with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan kali ni, Kama bawa satu kisah seram daripada salah seorang subscriber Kama yang berasal daripada Sarawak. But actually ada dua kisah seram dan dua-dua ni cerita daripada subscriber saya dari Sarawak. So, tanpa membuang masa, kita nak dengar kisah pertama tentang pengalaman seram dia dekat satu politeknik di Sarawak. So, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah ni Aceng, dan Aceng nak kongsi dengan kita semua dua benda yang pernah dia alami dekat politeknik dia waktu dia zaman belajar dululah, which is berlaku pada tahun 2016 sehingga 2017. Memang dah lama sangat dah, tapi baru sekarang dia rasa nak cerita. So, kisah yang pertamanya adalah tentang satu bilik misteri, iaitu bilik 404 dekat politeknik tersebut. Kiranya kalau dekat politeknik tu kan, korang sebut bilik 404, memang mostly ramai dah tahu dengan cerita legend pasal bilik tu tau. Bilik tu dekat poli tu memang dah sangat-sangat terkenal dengan cerita-cerita hantu. And Aceng pernah diceritakan oleh seorang senior dia tentang bilik tu pernah ada orang bunuh diri ya. Ada seorang perempuan mengandung yang mati akibat menggantungkan diri dia dekat kipas siling, dan dulu blok tu adalah blok asrama perempuan sebelum bertukar menjadi blok asrama lelaki. So, nak dijadikan cerita, masa tu Aceng dengan kawan dia dua orang, iaitu V dan juga Soji, bukan nama sebenar. Pada mulanya diorang bertiga ni hanya nak buat assignment. Diorang memang dah janjilah nak siapkan assignment sama-sama lepas isyak. Diorang tak terfikir pula macam terdetik nak pergi bilik tu, sebab diorang memang dah ada dekat blok tu tau. Tengah syok-syok fokus lah buat assignment, tiba-tiba kawan dia si V ni bagi tahu, korang ada dengar tak cerita pasal bilik 404 tu? So, kawan dia Soji tu jawab lah, bilik mana? And then V terus cakap, yang bilik dekat blok B tu, dekat atas, tingkat atas sekali tu, bilik tu kan kosong. So, bila kawan dia V tu cakap macam tu, si Aceng ni terus teringat lah bilik 404 yang senior cerita tu kan, bilik kosong tu. Diorang bertiga pun teruslah keluarkan tingkap kat kepala, tengok dekat tingkat atas kan. Masa tu diorang bertiga ni tengah buat assignment dalam bilik si Soji tu. So, dari bilik Soji ni diorang boleh tengok tingkap bilik 404 tu. Lepas diorang mengintai macam tu, V pun ceritalah tentang bilik tu kan. Dan apa yang V cerita tu memang sama dengan senior Aceng cerita. Dan Aceng ni pula jenis yang sangat-sangat keris tau bila dia dah dapat tahu satu cerita tu. Jadi dia pun macam, betul ke kan bilik tu kosong, betul ke ada itu ada ini. Diorang pun cadang untuk pergi ke bilik tu, tapi V cakap lah, sebelum kita pergi situ baik kita habiskan dulu assignment kita ni. So diorang pun settlekan assignment sampai habis, sampailah pukul 10.30 malam. Diorang pun terus kemas-kemas, tutup buku, tutup laptop. Dengan tak sabarnya diorang bertiga ni pergilah naik ke tingkat atas. Bilik tu ada dekat blok B, which is tingkat 4. Bilik nombor 2 daripada hujung bangunan. Dan kiri kanan bilik tu memang ada student. Student senior lah mostly. Cuma bilik yang bernombor 404 sahaja yang tak ada penghuni. Tinggal kosong, dan tombol pintu dia tu tak ada tau korang. Memang lopong bulat. Memang daripada tombol pintu tu boleh tengok lah keadaan dalam bilik tu. So, masa je diorang sampai dekat depan bilik
bilik tu, diorang pun terus tengok dalam lubang pintu tombol tu kan. So V kawan dia ni terus cakap, anda nampak tak kerusi dalam tu, dekat tengah-tengah tu? So Aceng yang tengah tengok tu cakap lah, ada kerusi warna putih. Rupanya sebelum ni V kawan dia ni dah pernah datang ke situ dan dia memang dah tengok dah ada kerusi warna putih. So V naik atas ni nak tunjuk dekat kawan dia lagi dua orang ni tentang kerusi warna putih tu. So lepas je Aceng ni tengok dekat tombol yang kosong tu, dan kawan dia Soji ni pula nak tengok dalam lubang tu. Lepas tu Soji ni cakap lah, pintu ni boleh tolak tak? Aku nak tengok lah dalam dia macam mana. So baik saja Soji ni tolak pintu tu, tak boleh nak buka. Padahal korang dah terang lagi bersuluh, tombol pintu tak ada. So memang diorang rasa bilik tu tak berkunci lah cerita dia kan. Jadi V pun cubalah tolak juga pintu bilik tu. Tapi yang peliknya, masa dia pernah datang dekat bilik tu, time tu pagi-pagi lagi lah, dia datang memang boleh tolak. Dia sendiri tolak tengok keadaan bilik tu tau. So bila lepas V cakap macam tu, diorang fikir mungkin ada orang letak barang kot dekat belakang pintu ni kan. That's why macam berat nak buka or something yang sangkut lah. Lepas tu si Aceng ni try lah tolak, dan masa dia tolak, tangan dia tak sentuh lagi pintu tu, pintu tu terbuka sipi. Ni benda ni berlaku depan mata tiga orang ni, bukannya depan Aceng saja. Kawan dia dua orang lagi pun nampak kejadian sama, dan benda tu memang sangat-sangat mengejutkan diorang sampai diorang menjerit dan lari lintang pukang. Korang bayangkan, memang tak ada angin, tak ada apa, pintu tu terbuka sendiri sebelum Aceng sempat sentuh pintu tu. Memang bising lah satu blok tu, diorang menjerit. Korang bayangkan lah lelaki kalau menjerit. Aku rasa kalau aku dengar lelaki menjerit kan, bukannya kita ikut menjerit, kita akan tergelak dulu kot. Lelaki bila jerit ketakutan tu macam kelakar. So diorang menjerit sampai ke student-student daripada bilik kiri kanan tu keluar bilik tau, nak tengok apa yang berlaku sebenarnya. And then memang tengok diorang bertiga ni berlari-lari turun ke bawah. Masa tu kan dah pukul 10 malam macam tu kan. So diorang memang sangat takut, dan diorang bertiga decide untuk tidur dekat dalam bilik Soji sebab masing-masing takut nak balik ke bilik masing-masing. Sampailah keesokan harinya, dah siang, diorang cerita balik keadaan malam tadi. So diorang ceritalah masa Soji buka tu memang tak boleh. V pun sama, tak boleh. Tapi turn Aceng je, tak, diorang bertiga nampak memang Aceng ni tak sempat nak sentuh pintu tu dah buka sendiri. Dan kebetulan masa tu ada seorang senior tu kawan diorang jugalah sebenarnya. Dia nampak yang diorang bertiga ni pergi ke bilik tu. Kita bagi nama dia Malik. So Malik datang dekat bilik Soji ni, Malik teruslah tanya diorang bertiga ni, korang buat apa semalam? Kecoh satu blok. Bising tu, aku tengok korang berlari sampai tak keluar-keluar bilik terus. Lepas tu Aceng pun jawab lah, semalam kita orang pergi bilik 404 tu. So diorang ceritalah apa yang berlaku. Lepas tu Malik ni buka cerita. Dia kata dia dengar cerita ni daripada sini-sini dulu. And then Malik ceritalah, korang perasan tak bilik tu ada kerusi, dan kerusi tu korang tak boleh ambil suka hati. Kalau korang ambil kerusi tu, korang letak kat tempat lain, kerusi tu akan datang balik ke tempat asalnya. Dulu ada satu kes lah, diorang buat gotong royong tau satu blok. So ada seorang student ni, dia pergi ambil kerusi putih tu, kemudian dia letak dekat tempat-tempat barang yang akan dibuang. Pada keesokan harinya, kerusi tu ada balik dekat dalam bilik tu, dekat tengah-tengah, betul-betul dekat tempat budak-budak tu ambil kerusi. Lepas tu budak tu nampak, dia ambil balik kerusi putih tu, dia letak balik kat tempat pembuangan sampah sebab dia ingatkan masa tu ada orang lain yang letak kerusi tu balik sebab nak cuci kipas ke apa ke. Tapi keesokan harinya lagi, kerusi tu ada balik dalam bilik tu, sampaikan student tu dah malas dah nak ambil. Lepas tu student ni ceritalah dekat kawan-kawan dia pasal kerusi tu kan, dan semenjak tu lah dia dapat tahu rupa-rupanya bilik tu memang ada cerita tentang budak yang gantung diri guna kipas tu. Dia pernah gunakan kerusi tu untuk menggantungkan diri dia. Sejak daripada tu dia dah tak masuk lagi bilik tu, dan bilik tu jadi terbiar dan kosong. Dan semenjak tu lah, dan lepas je si Aceng, V dengan Soji ni dengar cerita daripada Malik senior dia ni, diorang bertiga dah tak lagi jejakkan kaki ke tingkat yang ada bilik 404 tu, which is tingkat 4. Selalunya Kama selalu jugalah dengar pasal
bilik yang ada orang gantung diri lah, cerita-cerita legenda dekat asrama, dekat sekolah biasa pun ada. Tapi selalu kita dengar kat perempuan tau. Sekarang dia jadi twist, cerita dekat dia ni jadi twist. Blok tu dah bertukar jadi blok lelaki, dan sekarang pelajar-pelajar lelaki pula rasakan lah, apa ni orang kata, legenda cerita-cerita pasal perempuan bunuh diri. So next, Aceng ada satu lagi kisah seram yang berlaku dekat dia punya politeknik, iaitu tentang bunyi mengilai. Kisah ni berlaku pada pukul 9 malam tau, 9.30 malam. So Aceng dengan 6 orang kawan dia masa tu memang ada dalam bilik Aceng. Sebelum kejadian 9.30 malam tu, tengah hari tu, ada warden dah bagi tahulah dekat dalam announcement. Dia kata malam ni akan berlaku blackout. Satu politeknik akan blackout, gangguan elektrik lah, pukul 8.30 malam sehingga 4 pagi. So semua student kena bersiap sedia lah. Jadi kebetulan masa tu semua tengah main game dalam bilik Aceng lah. Game Dungeon Nightmare. Macam mana nak pronounce macam tu lah, tapi game-game yang seram lah kan. Sampai menjerit lah si kawan dia Hanif ni sebab terkejut dengan jump scare dalam game tu. So diorang main game ni sampai maghrib tau. Disebabkan malam sekejap lagi diorang akan mengalami gangguan elektrik, so diorang main lah game tu puas-puas kan. Time tu si Aceng dengan Hanif ni tak ada kelas, jadi diorang lepak je dalam bilik. So malam tu diorang buatlah plan nak melepak ramai-ramai dalam bilik dia ni dan nak main game seram tu. So lagi seram lah kan, alang-alang malam-malam kang blackout. So sampailah dah pukul 8 malam. Masa tu kawan-kawan dia yang lagi 5 orang tu datanglah melepak ke bilik Aceng untuk main game tersebut. Sebaik saja pukul 8.30 malam, satu politeknik terpadam. Memang gelap gelita. So diorang pun kunci lah pintu dan diorang main game Dungeon Nightmare tu. Memang ada yang tak nak tengok, ada yang terkejut dan ada yang acah-acah berani. So yang menjerit tu memang biasalah kan, bila budak-budak melipat-lipat terkejut tengok hantu keluar dekat skrin. Memang masa tu diorang just fikir nak melipat, hang out dan main game saja. Tiba-tiba si Aceng ni sakit perut. Dia pun nak membuang lah, pergilah ke toilet. Masa dia nak keluar bilik tu korang, diorang punya tandas ni dekat tengah-tengah blok tau, tapi paling hujung. So nak jadikan cerita, memang gelap lah laluan nak pergi toilet tu. Mandi ke apa ke semua dekat toilet tu. Dia macam akan lalu satu hallway yang gelap. Masa dia keluar tu, tiba-tiba depan pintu tandas daripada jauh tu, dia dah ternampak ada seorang perempuan macam kelibat perempuan, rambut panjang, berjalan macam tak ada kaki tau, like terbang macam tu. Tapi perempuan tu masuk ke dalam toilet tersebut. Terus si Aceng ni batalkan niat untuk masuk ke dalam toilet tu dan dia pergi balik ke bilik dia. Dia tahan je nak sakit perut tu. Masa tu dia ceritalah dekat kawan-kawan dia dalam bilik tu kan, apa yang dia nampak dekat hujung tandas tadi. Terus semua orang diam dan diorang pun stop main game tu. Tiba-tiba diorang tengok sesama sendiri dalam keadaan bilik yang riuh tadi tu, terus senyap, terus masa-masa macam tak tahu nak cakap apa. Ada yang cuba terus nak tidur, ada yang tutup muka pakai bantal. Sampai je pukul 9.30 malam, memang tepat pukul 9.30, diorang bertujuh ni terdengar satu jeritan yang menyakitkan telinga. Bunyi dia macam mengilai tau, tapi macam menjerit dekat sebelah telinga. Memang sakit. Diorang terus terdiam membisu sampai ke pagi. Memang lepas diorang dengar tu, diorang terus dah tak ingat apa yang berlaku. Sedar-sedar je memang dah pagi. Dan pada pagi tu diorang semua turun kelas, pergi kelas macam biasa kan. Memang macam tak ada apa-apa yang berlaku. Sampai je tengah hari diorang berkumpul balik. Ada salah seorang kawan diorang yang 6 orang tu, kita bagi nama dia Jad. Jad ni pun bukalah cerita pasal malam semalam. Korang semalam tak dengar ke bunyi jeritan? Memang sakit telinga aku. Terus aku tidur sebab tak tahan. And then seorang-seorang jawab, sampailah turn Aceng jawab. Semua cakap ada dengar benda yang sama macam si Jet tu dengar. Diorang bertujuh ni dengar jeritan yang sama semalam. And then terus ada kawan dia ni cakap, nasib baik bunyi jeritan dia tu kuat. Kalau bunyi jeritan tu jauh, bahaya weh kita semalam. Memang ada yang akan terkena semalam. So kawan dia ni bagilah tahu kan, macam dia teringat ada orang-orang tua cakap, kalau bunyi tu kuat, benda tu jauh. Kalau bunyi tu slow,
benda tu dekat. So diorang bersyukur lah kan tak ada apa-apa yang berlaku malam tadi. Tapi keesokan paginya dalam pukul 4 pagi macam tu, blok F ni betul-betul berada di depan hutan tau. Dekat belakang blok tu pula ada hutan. So depan blok F tu adalah blok A, which is blok Aceng and the gang. Tapi blok F ni dia rendah sikit daripada blok A. So blok F tu tak banyak sangat penghuni biasanya. Tingkat 1 dengan tingkat 2 je. Yang tingkat atas sekali semua kosong. So pukul 4 pagi tu, sebelum subuh, dekat tingkat 1 blok F, ada seorang student histeria. Lelaki tau. Memang bising lah histeria. Dia jerit-jerit apa semua. So diorang hanya mampu tengok je daripada blok diorang, which is blok A. Masa tu diorang masih lagi trauma ya, dengan kejadian jeritan yang menyakitkan telinga diorang tu. So diorang tengok dari tingkap apa yang berlaku dekat blok F tu. Sedar-sedar je dah pagi tu, diorang dah selesaikan student yang kena histeria. So lepas kejadian histeria dekat student lelaki tu, blok F tu telah dikosongkan. Dan kebetulan juga diorang time tu dah nak cuti SEM. So masing-masing teruslah balik ke rumah masing-masing. So diorang lega lah, diorang tak payah nak kena takut lama-lama dekat politeknik tu sejak kejadian histeria tu. Dan juga blok F tu pun telah dikosongkan. Oh my god, seram. Boleh tahan kisah seram dekat Sarawak ni korang. Sebab Kamal terima satu lagi kisah seram daripada subscriber Sarawak juga tau. Tapi kisah ni tentang gangguan yang dialami oleh nenek dia. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah subscriber yang kedua. So, nama pemilik kisah ni Juan. Dia berasal daripada Beaufort, Sabah. Dan dia nak ceritakan pengalaman gangguan seram lah yang dialami oleh nenek dia. So, keluarga Juan ni memang dah terbiasa dengan gangguan-gangguan jin. Sebab kampung yang dia duduki ni memang ada sejarah ataupun tak tahu lah mitos ke ataupun real. Tapi dah jadi kisah-kisah lah dekat sana. Ada tentang mistik-mistik yang tersendiri. Dan kisah ni start dengan nenek dia yang selalu diganggu. Masa tu nenek dia baru je balik daripada ziarah orang meninggal. So malam tu nenek dia nak pergi mandi. Nenek dia tiba-tiba berlari sampai terjatuh dekat tangga tau, sebab terkejut. Nenek dia mungkin ada gangguan jin lah time tu kan, yang membuatkan nenek dia takut dan berlari. Kemudian terjatuh. Lepas tu semua orang terkejut lah and tolong nenek dia masuk ke bilik kan. And then malam tu nenek dia tidur. Nenek dia termimpi orang yang meninggal tu. Cerita dia cakap orang yang dalam mimpi dia tu bagi tahu yang semalam pokok bergoyang tu adalah dia. Dia datang sebab nak melawat nenek Juan. So, macam mimpi tu macam pelik gila. Ada lagi satu kejadian ni masa nenek dia diganggu. Time tu nenek dia baru je nak terlelap, nak tidur lah kan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Tapi yang ketuk pintu tu atuk dia. Suami dia lah kan, which is atuk Juan lah. So atuk Juan ketuk-ketuk. Lepas tu memang suara atuk dia. Dia cakap, oi buka dulu pintu, dia kata kan. Lepas tu nenek dia pun buka lah. Tengok tak ada orang. Nenek dia tutup balik. Lepas tu tunggu beberapa minit, tak ada dah orang ketuk-ketuk pintu kan. Jadi nenek pun masuklah balik ke dalam bilik. Dan terkejutnya nenek dia bila dia masuk dalam bilik, tengok atuk Juan tengah tidur nyenyak dekat atas katil. Jadi siapa yang ketuk pintu tadi? Keluarga ayah Juan ni sebenarnya ada memelihara saka. Dan keluarga ayah dia ni bukan Islam. So nenek belah ayah dia ni bidan. Sebab orang semua tahu yang nenek dia ni melahirkan 11 orang anak dekat rumah korang. Dan seorang dekat hospital. So dengan pengalaman melahirkan anak sendirian dekat rumah 11 orang, itulah pengalaman tu lah membuatkan nenek dia jadi bidan. Tapi dia gunakan saka untuk membantu orang beranak dan mengurut. Jadi bila dah makin tua, nenek dia kena bagi saka tu dekat. So sebagai saka ni kan macam ibarat kita menjaga jin kan. So nenek ni kena bagi saka tu darah ayam. Tapi disebabkan nenek belah ayah dia ni takut dengan saka tersebut, takut macam saka tu ganggu anak cucu dia. Jadi dia buat keputusan untuk buang saka tersebut dan berhenti menjadi bidan. Dan kami rasa memang ada beberapa kejadian lah
yang berlaku menyebabkan nenek dia ni nak berhenti jadi bidan. Mungkin something yang Saka tu dah buat, tapi I don't know, Huan tak cerita selanjutnya. Tapi apa yang Huan update sekarang, ayah Huan dan beberapa orang pakcik dia telah masuk Islam, guys. Alhamdulillah. So semoga Huan dan keluarga sentiasa dilindungi Allah SWT. So, Kamar rasa itu sahaja video untuk hari ini. Thank you kepada subscriber daripada Sarawak. Kamar pasti mesti banyak lagi cerita-cerita seram yang kita jarang dengar berlaku dekat Sarawak. Sebab Sarawak ni pun terkenal juga dengan kisah-kisah mistik ya. So, Kamar rasa itu sahaja video untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye-bye!